Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi kita pada pagi ini di dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-251 daripada Mashaf. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat seperti biasa, yang pertamanya ialah memohon untuk memberi feedback suara dan juga gambar. Yang kedua, kalau boleh, kalau keadaan sesuai, kita buka sama-sama Mashaf untuk kita tatapi, untuk kita melihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bersama-sama hari ini di surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18, insya-Allah. Ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18, muka surat 251. Insya-Allah kita mulakan dengan kita baca sedikit daripada apa yang ada di dalam muka surat ini. Kemudian kita akan semua tadabbur sedikit demi sedikit, insya-Allah, ayat-ayat yang terkandung di dalam muka surat ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu da'watul haqq wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffayhi ila al-ma' liyabluwa fah wa ma huwa bibalighi wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-14 yang baru saja saya bacakan tadi adalah masih lagi menyambung apa yang telah kita baca sebelum daripada ni, muka surat 250. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sekarang ni tentang, kita ingat balik surah Ar-Ra'd ni adalah merupakan surah Makkiyah menurut pendapat jumhur ulama, walaupun ada yang mengatakan bahawa dia adalah Madaniyah, tapi majoriti mengatakan bahawa dia adalah Makkiyah. Dan kemudian ianya turun selepas daripada tahun yang ke-10, 11, 12 di kawasan tersebut. Dan makna ataupun suasana pada masa tersebut ialah suasana Nabi SAW telah ditolak dakwahnya oleh orang-orang kafir Quraisy selama 10 tahun, 11 tahun. Ditolak juga oleh orang Taif. Jadi penolakan demi penolakan hanya sedikit saja, segelintir saja yang menerima dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu wa taala menceritakan seolah-olahnya rumusan. Tak mengapa wahai Muhammad, walaupun mereka meminta ini itu dan sebagainya kepada kamu, tapi semua tu teruskan dakwah kamu, teruskan. Sebab apa? Apa yang kamu bawa ini adalah merupakan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iaitu lahu da'watul haq. Lahu yakni lillah, artinya bagi Allah itu da'watul haq. Dakwah artinya kalimah, kalimatul haq. Bagi Allah, Allah itu mempunyai kalimah yang benar. Apa kalimah yang benar itu? Kalimatul haq, da'watul haq, iaitu la ilaha illallah, sebagaimana kata tafsir Jalalain. Jadi tafsir Jalalain memberi apa ni erti di sini lah, bagi Allah, Allah itu mempunyai kata-kata yang benar yang sepatutnya diterima oleh manusia seluruhnya. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala boleh menetapkan mereka ini terus menerima sebagaimana malaikat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada manusia. Nak tengok manusia ni kan, nak terima ataupun tak nak terima. Nak terima benda yang kotor, nak terima benda yang jijik, nak terima benda yang hantu, serapah, patung, berhala, sembahan diri sendiri dan sebagainya, ataupun nak terima apa yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW datang membawa dakwatul haq. Jadi lahu dakwatul haq, milik Allah lah dakwatul haq. Jadi apa yang dibawa oleh mereka ni, iaitu oleh manusia ni, sebenarnya bukan dakwatul haq. Wallazina yad'una min dunihi, wallazina, dan orang-orang yang yad'una artinya adalah ya'buduna, iaitu orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Mereka ni meminta selain daripada Allah. Mereka ni itu dipanggil yad'una. Bukan hanya meminta sahaja, tetapi bukan hanya menyeru saja, tapi mereka menyembah, kan, mempromokkan, menyembah, memperhambakan diri kepada selain daripada Allah. Min dunihi, selain daripada Allah, la yastajibuna lahum bisyai'. Allah Taala kata mereka semua apa yang mereka sembah tu,
patung ke, berhala ke, cross ke, apa saja yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, la yastajibuna lahum. Semua itu tidak akan menyahut seruan mereka. Apa yang mereka minta, semua tak ada apa-apa pun. Sebab apa? Mereka minta pada batu. Kenapa tak minta pada batu biasa? Batu saja tapi dirupakan. Patung-patung saja kan. Mereka anggapan saja benda yang tak betul semua. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak minta pada Allah? Jadi sesiapa yang yad'una min dunihi, yang memperhambakan diri kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lahu la yastajibuna lahum bisyai'. Satu apa pun mereka tak ada. Tak beri apa pun. Jadi illa, Allah Ta'ala buat perumpamaan di sini seperti seorang yang kabasiti kaffai, orang yang buka tangan macam ni. Kaffai ni itu makna jari-jari ni, dia buka tangan macam ni, ilal ma', kemudian dia letakkan tangan itu dalam air, liyablugha fah, untuk diambil air itu untuk masuk dalam mulut dia. Adakah Allah SWT kata liyablugha fah tu maknanya mulut? Jadi wama huwa bibalighi, Allah Ta'ala kata tak akan sampai air itu ke mulut dia. Macam mana sampai ke mulut? Kalau dibuat macam tu mungkin boleh dapat juga air kan, tapi kalau buat macam tu, mana tak dapat air? Mana air melekat? Adalah setitik dua titik lekat di sini kan. Jadi Allah Ta'ala kata wama du'a'u, macam itulah perumpamaan orang-orang yang berdoa kepada selain, orang-orang yang meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wama du'a'ul kafirin illa fi dalal. Tak ada apa pun, tak adalah yang diminta oleh orang kafir kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu melainkan dalal. Asalnya sesat kan, tapi maksud sini ialah maksudnya dhiya'. Dhiya' atau makna sia-sia, tak dapat apa pun. Tu ayat yang ke-14. Kita tengok ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun berkata walillahi. Ayat ini adalah ayat sujud ayat sujud. Jadi kalau keadaan sesuai, kalau keadaan kita berada keadaan sesuai, duduk elok-elok, ada wudu dan sebagainya kan, boleh menghadap kiblat, sujud apabila membaca ayat ni. Tapi kita kadang kita tak sesuai untuk sujud, jadi kita tuliskan walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ayat ni cantik kerana Allah SWT sebutkan walillahi, hanya kepada Allah lah, yasjudu, sujud, man fis samawati wal ardi, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Maknanya apa yang ada di langit, semua benda, sama ada benda ni benda hidup ke, benda ni benda mati ke. Jadi apa yang disebutkan oleh sebahagian daripada ulama', dia kata ialah bahawa ayat ini menunjukkan bahawa walaupun dia gunakan perkataan man, iaitu kalau ikutnya man adalah untuk benda yang hidup, tetapi setengah ulama' kata dia adalah sebenarnya adalah untuk semua sekali. Langit, bumi, bukit, bukau, sungai, bintang, apa semua sekali, mereka itu adalah lillahi yasjud. Semua itu sujud kepada Allah SWT saja. Taw'an wa karha. Sama ada secara sukarela, seperti orang beriman. Orang beriman seperti kita semua, alhamdulillah kan. Kita sujud pada Allah SWT, kita tunduk pada Allah SWT. Tapi ada benda karhan. Karhan ni secara terpaksa. Setengah ulama' kata maksud terpaksa ni ialah seperti orang kafir, orang-orang munafik yang terpaksa sujud. Tapi setengah ulama' kata ialah maksudnya semua benda. Semua benda ni apa? Kita tengok anggota kita kan, anggota kita ada jantungnya, ada hatinya, ada paru-parunya kan, ada blood, darahnya kan, ada macam-macam. Ini badan kita. Kemudian kita sungai, laut, kita tengok kan, matahari, semua tu kita tengok kan. Matahari berjalan di orbit dia, bulan berpusing di orbit dia, bintang-bintang dia mengikut orbit dia kan, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ertinya sini semua benda ni mengikut, termasuklah badan, termasuklah anggota badan orang-orang yang kafir tu. Jadi yang mereka kafir tu, apa sebenarnya mereka kafir? Kafir itulah hati mereka. Mereka tak nak tunduk pada Allah. Kalaulah, sebab itulah nanti pada hari akhirat nanti, semua badan ni, semua badan kita ni, mata kita, telinga kita, kulit kita ni, semua ni akan menjadi saksi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan tuan dia ni begini. Tuan ni memaksa dia begini. Jadi apa kita tengok sekarang pada hari ni, badan sama. Kalau seorang tu nak masuk Islam, dia tak perlu tukar badan dia. Badan yang sama, daging yang sama, blood yang sama, perut yang sama, hati yang sama, jantung sama, dia hanya tukar, iaitu dia nak sekarang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah Islam. Islam ialah tunduk dengan hati kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini semua benda ni sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada terpaksa, karahan ataupun taw'an. Saya suka rela sebagaimana kita semua. Nak menunjukkan apa? Bahawa manusia tak boleh lari daripada Allah. Kalaulah manusia ni tidak mau tunduk kepada Allah, maka ertinya ialah
Dia adalah satu makhluk yang sangat degil, yang bercanggah dengan semua apa yang ada di atas dunia ini. Dan kemudian yang hebat lagi, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-15 tu, di hujung tu, wazilaluhum, even Allah Ta'ala kata, sehingga kan zilal mereka, zilal tu maknanya ialah bayang-bayang. Kita berjalan, ada lampu, ada bayang, ni ada lampu, ada bayang bawah ni. Matahari ada bayang bawah tu. Bayang mereka pagi dan juga petang, wudu, asal, pagi petang kan, kita tengok bayang tu bergerak kan. Semua benda tu, semua even bayang tu pun tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak adalah, dia tak keluar bayang kalau ada lampu, ada api, ada matahari kan. Maknanya bayang. Dan bayang tu bergerak. Kalau bergerak, tengok kan, kenapa dia bergerak? Kerana Allah Taala tetapkan dia macam tu. Maka bayang mereka sendiri pun sebenarnya adalah tunduk kepada Allah. Bagaimana mereka tak nak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat yang ke-16 kita tengok kan, agak panjang sikit. Ayat yang ke-16 ni, satu muka surat di sini pada skrin saya ni. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata kul, katakan wahai Muhammad, beritahu kepada mereka ni, marrabbus samawati wal ard. Kalau kamu semua tak nak beriman sangat ni, dah 10 tahun 11 tahun aku mengajak kamu kepada Islam, kamu tak nak ni, katakan marrabbus samawati wal ard. Siapa lagi Tuhan langit dan bumi? Katakan wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, kul Allah, kulillah, kul afattakhaztum min dunihi awliya. Bagaimana kamu mengambil selain daripada Allah, min dunihi, selain daripada Allah, awliya, sebagai pemelihara kamu, sedangkan mereka ni tak buat apa-apa. Kamu minta doa pun tak jadi apa, kamu minta apa-apa pun dia tak boleh beri apa-apa. Macam mana nak beri? Mereka ni batu, mereka ni adalah merupakan makhluk juga. Jadi kamu minta kepada mereka, tak dapat beri apa-apa, tiba-tiba kamu sembah dia. Jadi afattakhaztum min dunihi awliya, bagaimana kamu ambil semua tu sebagai awliya kamu, sebagai tempat pergantungan kamu. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dhurra. Allah Ta'ala kata, mereka sendiri tu, iaitu yang kamu sembah tu, yang kamu ikut tu, dia sendiri pun tidak dapat memberikan, tidak memiliki li anfusihim, untuk diri mereka sendiri, naf'an wala dhurra, manfaat ke mudarat ke, langsung tak dapat. Tengoklah kata kalau patung lah kata, contohnya kan, patung yang disembah contoh kan, di burung datang, burung patuk, burung katakan berak atas muka dia pun, dia tak boleh buat apa-apa kan. Dia tak boleh tepis pun burung tu, lalat pun dia tak boleh tepis, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat dalam ayat Al-Quran ni. Jadi maknanya la yamlikuna li anfusihim, mereka sendiri yang kamu sembah tu, dia sendiri pun tidak dapat memiliki untuk dia. Kalaulah kita kata ada orang sembah manusia pula, manalah tahu ada juga orang sembah syaitan, sembah apa kan, dia rasa manusia tak dapat memberi manfaat mudarat kepada dia sendiri pun kan. Kalau kata-kata nak sembah apa, hebat dia kan, dia tak sakit, dia boleh memberi, dia boleh menyakitkan. Tak, tengoklah sebagaimana Namrud di zaman Nabi Ibrahim AS. Dia kata dia ni boleh menghidupkan pemati, kemudian dia ambilkan seorang, kemudian dia bunuh. Dia kata tu, aku dapat menghidupkan seorang, dia bunuh seorang, dia biarkan hidup. Tengok, dia kata aku dapat mematikan, dapat menghidupkan kan. Macam itu awak membiarkan, bukannya awak menghidupkan. Cuba awak menghidupkan yang mati, boleh ke? Tak boleh kan. Jadi doktor ke apa tak boleh nak menghidupkan yang mati. Orang mati kan, nak buat macam mana lagi kan. Kita tengok yang baru berlaku di Maghribi kan, budak kecil umur 5 tahun mati, Rayyan dah matilah saja. Jadi nak buat macam mana lagi, walaupun orang cuba nak selamat, memang tak boleh lah, Allah Ta'ala dah tetapkan. Jadi maknanya manusia sendiri tidak memiliki, la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dhurra. Jadi bagaimana kamu boleh sembah dia? Kul hal yastawi a'ma wal basir. Allah Ta'ala buat perumpamaan lagi, suruh Nabi Muhammad dia beritahu kepada mereka ni, kul, katakan wahai Muhammad, hal yastawi a'ma wal basir, orang yang celik, orang buta, a'ma orang buta, wal basir orang yang celik. Orang celik dengan orang buta sama tak sama? Kalau ada orang kata sama tu memang pelik lah kan. Mana boleh sama kan, yang ni buta, yang ni celik kan, macam mana boleh sama? Jadi kita katakan sini kan, Allah Ta'ala suruh tanya mereka ni, sama tak sama? Memang tak sama lah kan. Jadi macam itulah juga Al-A'ma situ, orang buta ni siapa? Iaitu orang kafir. Dia buta, tak nampak Tuhan, tak kenal Tuhan dia siapa. Al-Basir tu ialah orang yang celik, orang yang mata nampak. Jadi dia adalah orang yang beriman. Kemudian am hal tastawi zulumat wan nur, ataupun sama tak gelap dengan cerah? Tanya mereka ni, gelap tu apa? Gelap tu kufur. Cerah tu apa? Cerah tu iman. Sama tak? Tak sama. Am ja'alu lillahi syuraka. Satu lagi passion ya, satu lagi pattern ya. Mereka ni apa? Iaitu menyamakan Allah ni dengan yang lain. Syuraka, iaitu mensyirikkan Allah. Satunya sembah selain daripada Allah. Yang keduanya menyamakan
Allah tak ada syirik. Am ja'alu lillahi syuraka. Ataupun ada juga mereka ni menjadikan bagi Allah itu syuraka. Yang ni Allah pun ada power, yang ni pun ada power juga. Tengok kan. Khalaqu ka khalqihi. Yang mana benda-benda tu dapat mencipta sama seperti Allah Ta'ala dapat mencipta. Tengok. Alhamdulillah. Minta maaf. Jadi am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi. Ia dapat menciptakan sama dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin. Jadi fatashabahal khalqu alaihim, sehingga mereka pun tak tahu. Tasyabuh tasyabuh ni maknanya ragu-ragu, mana satu ini, mana satu ciptaan Allah, mana satu ciptaan selain daripada Allah ni, berhala mereka ke apa. Jadi mereka pun confused. Adakah ni yang menyebabkan kamu melakukan macam ni? Kul, katakan wahai Muhammad, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Tak adalah sebagaimana yang kamu dakwa, kamu rasa dan sebagainya, iaitu kamu rasa bahawa oh ni berhala pun cipta benda ni, yang ni Allah Ta'ala cipta benda ni. Tak. Allah khaliqu kulli syai'. Wahwal wahidul qahhar. Dialah yang esa, yang maha perkasa. Wahid makna dia esa, maknanya tak ada selain daripada syirik ni. Dia adalah yang kita panggil tauhid. Tauhid itu makna mengesakan. Al-wahid, dia al-wahid, dia adalah satu-satunya yang menciptakan, yang berkuasa dan sebagainya. Al-qahhar, yang maha perkasa. Maknanya dia tak perlu pertolongan orang lain, tak perlu pertolongan berhala dan sebagainya untuk buat sesuatu. Seterusnya ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 juga agak panjang sikit. Kita tengok sini. Allah Subhanahu wa taala berkata, anzala minas sama'. Allah Ta'ala berkata, anzala minas sama'. Allah Ta'ala menurunkan daripada langit ma'an, air. Kemudian fasalat, hujan lah maknanya, air hujan maknanya fasalat, lalu mengalirlah audiyah. Audiyah ni wadi, iaitu oasis, iaitu di padang pasir itu kalau hujan turun, kemudian air pun mengalir. Lalu dia pergi bertumpuk di satu tempat, lalu tumbuhlah di situ kan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang kita panggil dia. Jadi Allah SWT kata air hujan mengalir, kemudian membentuk oasis, kemudian biqadariha, dia berkumpul air itu dengan kadarnya. Allah Ta'ala tetapkan kadarnya. Yang masuk dalam tanah, masuk dalam tanah. Yang terkumpul atas tu kan, biqadariha. Fahtamala as-sailu zabadar rabiya. Jadi Allah SWT kata fahtamala, jadi air itu yang mengalir tadi tu, lalu dia berkumpul tadi, masa dia mengalir tu kan, dia akan bawa lah macam-macam sampah, sarap lah kan, macam-macam lah benda-benda. Dan benda-benda tu ataupun dan buih-buih ada atas tu, rabiya, berada di atasnya. Mana jadi buih-buih tu mengalir laju air tu, ada atas tu buih-buih, atas tu kan sampah-sampahnya yang tak guna lah kan, lalu adalah atas tu, berada di atas air tu. Ni perumpamaan Allah. Wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadan mislu. Kemudian Allah SWT kata, itu satu perumpamaan. Juga satu perumpamaan lain ialah mimma yuqiduna alaihi finnar, iaitu apa-apa yang kamu nyalakan di atas api, iaitu apa? Orang-orang tukang besi, orang-orang tukang emas, orang-orang tukang perak dan sebagainya, apa-apa logam. Mereka ni nak pisahkan di antara benda elok dengan benda tak elok yang ada dalam logam tu. Mereka nak kalau besi-besi itu bersih kan, tapi sebelum daripada bersih, dia mungkin bercampur dengan tanah, bercampur dengan sampah, bercampur dengan apa-apa yang dia tak nak lah. Emas macam tu juga, dia nak emas pure emas. Gold kan, gold yang pure, emas yang pure, perak yang pure. Jadi mereka terpaksa bakar benda tu. Jadi bila dibakar kan, jadi seolah-olah sama dengan macam tadi, iaitu wa mimma yuqiduna, daripada apa yang mereka bakar tu, mereka nyalakan tu, finnar. Kemudian ibtigha'a hilyah, mereka nak buat daripada tu perhiasan, emas dan perak contohnya, au mata'in, ataupun nak buat apa-apa. Mata'in nak buat kereta ke, nak buat pisau ke, nak buat pemarang ke, parang ke, nak buat apa-apa. Juga Allah Ta'ala kata zabadum misluh, dia ada juga, iaitu buih-buih di atas tu, iaitu benda-benda yang tak berguna yang akan lahir di atas tu, yang akan naik atas tu selepas daripada dibakar. Makna untuk pisahkan. Jadi sama ada air sungai, sama ada benda yang kamu bakar, logam pun Allah Ta'ala kata dia ada benda-benda tersebut. Jadi Allah Ta'ala kata kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Itulah perumpamaan sebenarnya. Allah Ta'ala kata, ya Allah Ta'ala nak umpamakan supaya kamu ni nampak. Kadang-kadang tak buat perumpamaan tak nampak. Sekarang dah buat perumpamaan. Allah Ta'ala buat perumpamaan. Itulah contoh di antara al-haqqu wal batil, iaitu di antara benar dan salah, perkara benar, perkara salah.
Macam mana? Allah Ta'ala sebut lagi selepas itu. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa'. Apa-apa yang dipanggil zabat tadi tu, yang kita kata sampah ke buih ke atas tu kan, yang berada di atas tu kan, fa ammaz zabat fayadhhabu jufa'an. Maka dia akan dicampak buang. Orang tak guna dia, orang tak ambil dia. Orang nak apa tu? Begitu juga air sungai. Air sungai yang mengalir atas tu, buih dan sebagainya tu, atas tu, sampah-sampah dia tu, yang orang nak tu air dia. Air dia yang akan mengalirkan, yang akan menumbuhkan pokok. Air itulah yang akan menyegarkan pokok kan, menyuburkan tanaman dan sebagainya. Sampah-sampah ni orang tak nak guna. Begitu juga yang kita buat kan, dalam peleburan kan, meleburkan emas, meleburkan perak, meleburkan besi dan sebagainya tu, yang kita nak tu ialah logamnya, bukan nak yang sampah-sampah yang berbuih atas tu. Allah Ta'ala sebut macam tu, iaitu perumpamaan apa? Yang buih-buih tu, yang buih tu adalah merupakan al-batil, tapi duduk di atas. Rabia, dia berada di atas, seolah macam nampak lah, tapi sebenarnya dia tak guna pun, orang tak nak guna pun. Sama ada pembuatan emas dan perak, peleburan ke, sama ada sungai ke, orang tak nak guna pun benda tu. Orang nak apa? Tu air dia tu. Jadi yang air itu, yang logam sebenarnya, itulah sebenarnya al-haqqu. Jadi Allah Ta'ala kata sini, Allah Ta'ala kata fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa'an. Zabat tadi tu, apa yang di atas tu, sampah-sampah tu, buih-buih tu, dia akan pergi begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nas, tapi apa yang berguna untuk manusia, iaitu sungai, air sungai ataupun logam-logam tadi tu, dia kata fayamkusu fil ard, dia akan tetap berada di atas bumi. Itu maknanya itu yang digunakan oleh manusia, itu yang kekal, itu yang manusia nak pakai kan, yang nak gunakan. Fayamkus fil ardi kadzalika yadribullahul amsal. Allah Ta'ala kata begitulah Allah Ta'ala buat perumpamaan. Tak nampak lagi. Kalau tak nampak lagi, mana betul mana salah, yang betul mana salah, macam tu lah kan, tak guna. Yang sampah-sampah tengok ke mana pergi, yang dibawa oleh orang Quraisy yang mereka bertahan sangat kan, mereka nak, Allah Ta'ala akhirnya hancurkan mereka. Mereka tak ada manfaat untuk manusia pun. Yang sekarang pun begitu jugalah, kita tengok atas dunia ni kan, kita tengok yang batil, yang tak betul kan, nampak macam meriah, nampak macam apa kan, sehingga terpukau manusia nak tengok benda-benda tu kan, terpukau manusia nak tengok dan juga kemudian nak ikut. Tapi semua tu adalah merupakan al-batil. Yang al-haqqu yang ada pada kita semua ni sepatutnya kita kena tonjolkan. Tapi inilah masalah orang Islam pada hari ini kan, dia tak nak tonjolkan, dia malu dan sebagainya. Itu sekarang merupakan kerja kita semua. Seterusnya ayat yang terakhir, dalam ayat yang ke-18, Allah Ta'ala kata lillazina istajabu lirabbihimul husna, bagi orang-orang yang istajabu, yang menyahut seruan seruan Tuhannya, lirabbihim al-husna, dia akan dapat syurga. Husna tu maknanya yang terbaik, maksudnya ialah syurga. Itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang istajabu lirabbihim. Setengah riwayat mengatakan bahawa ayat ini turunnya kepada Hamzah kan? Hamzah, dan kemudian ayat selepasnya adalah untuk membezakan dengan Abu Jahal. Apa Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu? Iaitu wallazina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bih. Allah Ta'ala kata, dan orang-orang yang tidak menyahut seruan Allah, iaitu tidak mau menyahut seruan Muhammad, seruan Islam, maka orang-orang itu la yastajibu lahu, seruan Allah. Muhammad ni hanyalah yang nampak tapi sebenarnya Muhammad ni membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun begitu juga pada dalam dunia hari ini, kita bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bawa kepada diri kita. Kita hanya menjadi penyeru kepada Islam, nak bawa manusia ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila orang tu tidak mahu menyahut seruan Allah, Allah Taala kata sini wallazina la minta maaf okey, wallazina lam yastajibu lahu, dan orang-orang yang tidak menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Lahu tu ialah lillah kan, iaitu li rabbihim, yang sebelum daripada ini law anna lahum ma fil ardi, Allah Taala sebutkan kalaulah bila mereka ni menghadapi seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah mereka ini boleh nak melepaskan daripada seksa Allah itu, law anna ma fil ardi jami'an, semua benda tu milik mereka. Tak ada orang memiliki, paling kuat pun orang atas dunia ni ada $1 trilion kan, contohlah katakan orang paling kaya lah, tak tahulah siapa kan, toke sana mana kan, Elon Musk ke, tak tahu Jeff Bezos ke, tak tahulah kan, orang kaya-kaya sangat tu, Mark Zuckerberg ke, kaya sangat, tak pun memiliki seluruh dunia ni. Paling kuat mereka nak beli 1 pulau 2 pulau pun dah habis duit kan. Ini satu dunia milik mereka kan. Allah Ta'ala kata kalaulah mereka ini lahum ma fil ardi jami'an, kalau mereka ni semua ada apa yang ada atas dunia ni, wa mislahu ma'hu, dan kemudian tambah lagi sekali ganda lagi, maknanya berapa tak tahulah kan, tak ada nilai lah kita nak katakan, terlalu banyak kan,
nescaya mereka pada masa itu laftadaubi, mereka secaya nak akan tebus benda-benda tu semua untuk dibayar, untuk melepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritanya dahsyat Allah, dahsyatnya azab Allah, nak ceritanya hebatnya manusia ni kan, manusia kalau ada banyak tu pun mereka kan jadi teruknya manusia. Tapi apakah manusia memiliki benda tu semua? Tak memiliki kan, tak memiliki dunia, tak memiliki, akhirnya akhirat pun terlepas, dunia pun terlepas kan. Jadi kita insya-Allah kan ingatkan bahawa Allah SWT berikan kita kepada kita ni dunia, kemungkinan sedikit saja, tapi gunakan untuk mendapat manfaat, jadikan ia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ulaika lahum su'ul hisab. Allah Taala kata mereka itu adalah su'ul hisab. Bagi mereka su'ul hisab, hisab yang sangat-sangat dahsyat ni. Hisab makna perkiraan, makna Allah Taala kira dahsyat. Wa ma'wahum jahannam, selepas itu mereka akan masuk jahannam. Wa ma'wah, tempat tinggal mereka, tak ada pergi tempat lain dah. Wa bi'sal mihad, Allah Ta'ala gunakan perkataan, dan itulah neraka jahannam, itulah bi'sal mihad. Bi'sa artinya ialah seburuk-buruk, al-mihad tu ialah tempat kediaman. Sebagaimana al-mihad ni ialah tempat buaian untuk budak-budak tu kan, dia duduk dalam tu, budak tu dijampak dalam tu, kemudian tak boleh lari. Itu makna mihad. Mihad satu tempat kediaman yang mana dia tak boleh lari, bukan dia boleh lompat keluar, tak boleh, tak. Sebab itulah nama mihad Allah Ta'ala kata. Jadi di neraka jahannam ni, orang dah masuk situ, Allah Ta'ala masukkan dia dalam tu, dia tak boleh keluar sebab dia kufur. Wallahu a'lam bissawab. Jadi moga-moga Allah SWT akan memelihara kita daripada keadaan-keadaan ni, dan jadilah kita sebagai hamzah, iaitu allazina lillazina istajabu li rabbihim, maka dia akan dapat al-husna, iaitu syurga. Jadi marilah sama-sama insya-Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita nikmatnya, melepaskan diri daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah untuk share kepada semua kawan-kawan dan sahabat-sahabat, moga mereka mendapat manfaat insya-Allah. Muka surat 251, kita akan jumpa lagi di muka surat 252 insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.